Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya mengharapkan anda semua sudah bersedia untuk menerima satu lagi topik yang agak serius, walaupun dia kadang-kadang kita ambil sambil lewa saja, sebab ramai daripada kita yang pernah mengalami masalah cirit-berit. Betul? Siapa yang pernah kena cirit-berit sampai masuk hospital ataupun sampai orang kata apa, tersadai, terlantar di atas katil kat rumah sampai 3-4 hari tu, ada tak kat sini? Sampai lembik, sampai lesu, sampai dah orang kata apa, macam tak bermaya langsung lagi dah, ada tak kat sini? Okey, masuk hari ke-4, ke-5 baru boleh orang kata apa, ada peluang untuk rasa-rasa macam back to normal. So ada begitu? Baik, kalau ada sila tulis, sebab saya kira ada lebih kurang 2 bilion setiap tahun yang menghadapi masalah diarrhea ataupun cirit-berit yang boleh kita bahagikan kepada dua. Satu dipanggil acute, satu dipanggil kronik. Baik, habiskan dulu. Dalam 2 bilion tu mungkin kita antaranya setiap tahun, saya kata 2 bilion per year, setiap tahun ada orang kena. Dan yang paling menyedihkan, kenapa saya tergerak hati juga nak cerita, saya korek-korek cerita ni, 1.9, hampir 2 milion rakyat yang bawah pada 5 tahun, terutama sekali budak-budak, kanak-kanak, dan terutama sekali bagi mereka yang di negara-negara yang sedang membangun ataupun negara ketiga, yang sedih-sedih sebab mereka ni 2 milion setiap tahun meninggal disebabkan oleh diarrhea, penyakit cirit-berit. Okey, so semua dah bersedia. Saya mengharapkan suara dengan gambar tak jadi masalah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru balik daripada mana tadi? Semalam saya pergi Kuantan, cek tengok hotel tu boleh tahan, tempat main kanak-kanak semua okey. Cuma saya kata apa, tempat ni lah, toilet facilities dia punya bilik mungkin dah lama sikit. Apapun, yang saya balik tadi, saya dapat satu lagi cerita yang terbaik, sebab saya jumpa seorang hamba Allah tu, dia berhenti kat R&R. Lepas tu apa saya tengok dia buka boot belakang, ingatkan dia nak cek barang apa-apa. Rupanya dia ambil satu makanan kucing dalam botol, dalam ni lah Tupperware tu. Saya ingat dia nak pergi mana, saya nampaklah macam makanan kucing, sebab saya pun ada kucing kan, saya tahulah makanan tu macam mana rupa. Rupa-rupanya dia pergi bagi makan kat R&R. Agaknya dia berhenti mana-mana pun dia mesti tengok kalau ada anak kucing yang street cat ni, dia bagi kan. Saya nampaklah dia bagi, dan kucing tu datang manja dengan dia semua. The point is orang buat amal ni, orang buat pahala bagi makan kucing semua ni, jarang saya nampak. So di luar daripada rumah lah. So Alhamdulillah, saya belajar sesuatu. Mungkin kita bakal lah bawa sikit-sikit makanan kucing ke makanan burung ke apa-apa kan. Interesting, satu perkara yang seperangkat umur macam saya ni baru nak sedar diri. Masya Allah. Okey, inilah antara hikmah-hikmah Tuhan bagi kalau kita banyak berjalan, kita tengok. Okey, balik pada cerita diarrhea. Okey. Okey, yang penting tadi ada beberapa orang atuk jugalah yang cucu mereka yang 4-5 tahun tu selalunya kena hati-hati. Bawah pada 5 tahun ni banyak sangat yang sampai bawa maut dan sebagainya. Cek dulu. Kalau yang paling penting ialah cek, kalau diarrhea, first thing you kena cek ialah dehydration, kekeringan badan dulu, sebab ini yang emergency. Sebelum you nak jumpa doktor, atau tengah malam dia tengah diarrhea, tengah muntah pula tu kan, demam pula, lepas tu cek ubun-ubun dia, tengok lembik tak atau tertekan tu sampai ke dalam tak. Okey, itu berarti dah mula air tak cukup dalam badan, mata dia dah mula cengkung. Excuse me. Kalau dia menangis, air mata dia dah macam orang kata menangis kering aja, bibir dah pecah-pecah, lidah tu dah mula kering. Jaga baik, tengok elok dah naik putih-putih, atau memanglah dia berak tak berhenti, ataupun dia muntah lagi, kadang-kadang keluar lendir, kadang-kadang sampai keluar darah pun. You kena hati-hati semua ni. Lepas tu tengok dia punya kencing berkurangan tak, kulit perut dia kedut. Ni budak-budak, orang dewasa pun ada juga, tapi lebih pada budak-budak lah ni. Dia letih, dia nampak confused. Dia macam orang panggil apa, macam mengigau macam tu. Lepas tu nafas dia, kalau nafas dah mula sesak,
Kalau dia dah mula layu badan dia, tolak-tolak pun dia gerak tak gerak, dah tak macam biasa lagi dah, dia boleh sampai blackout. Kalau dia dah hitam, itu saya rasa agak terlambat tu, jaga baik. So, jadi daripada tadi saya dah kata bila sampai peringkat ubun-ubun dia tu kan, dah cek semua tu pun dah ada simptom-simptom gejala tu, bawa terus pergi jumpa doktor dulu. Jangan tunggu lama-lama, sebab apa, bila dia dapat shock, body dia tu tak boleh terima. Sebab apa, semua fungsi organ-organ seperti buah pinggang, paru-paru dah mula nak jam tu, maka itulah menyebabkan banyak baby yang bawa maut pun boleh. Okey, itu sebagai mukadimah, you faham untuk children. Sekarang untuk kita orang yang dewasa pun ada juga yang teruk-teruk kan, dan selalunya disebabkan sama ada oleh virus, nombor satu, seperti novovirus, rotavirus. Dan saya malam ni, sebab apa saya kata jangan melawak, sebab ada juga virus yang di bawah flu ni, yang saya cerita semalam ke 2 malam lepas, termasuklah cerita COVID-19, sama ada Omicron ke, BA4 ke, BA5 ke, mereka juga diarrhea merupakan salah satu daripada orang kata apa, gejala yang dikenal pasti. Selain daripada dua lagi tu, iaitu batuk dan satu lagi demam. Batuk, demam dan campur dengan diarrhea. You jangan anggap lain dulu, anggap dia sebagai satu virus yang serius, termasuklah COVID-19. Sebab apa, kalau COVID-19, kalau dah sampai masalah pernafasan pun timbul juga, jadi agak terlambat, takut masuk terus stage 3, 4, 5 nanti, faham? Especially stage 4 5. Jadi mereka yang suka makan drugs, maksudnya ubat-ubatan hospital, kalau selalu sangat cirit-berit minta doktor tukar ubat, sebab mungkin itu punca utama yang you dah sakit cirit-berit ni sampai dah lebih pada 4 minggu. Siapa yang lebih pada 4 minggu tu dia dipanggil kronik. Kronik tu maksudnya dia susah nak baik dan lambat nak baik, dan takut nanti dia boleh sampai jadi orang panggil apa, kalau bacteria base ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikrob halus-halus ni boleh bawa sampai kena. Kenapa? Sebab tu saya tulis title tadi, jangan melawak, sebab boleh sampai jadi, kalau maut tu satu cerita terakhir, tapi sebelum maut tu namanya kanser. Telah dikenal pasti ada beberapa virus, bukan virus saja ni, yang penting bakteria yang memungkinkan dia menukar protein dalam pencernaan kita. Di situ kalau bakteria yang jahat terlalu banyak, dia boleh mengeluarkan protein, dan protein itu akan bertukar, mutasi, dia boleh tumbuh apa dinamakan bibit-bibit kanser yang bertahun-tahun kemudian nanti baru kita kena, terutama sekali colon cancer lah, sebab dia ada kaitan dengan usus. Faham? Okey, baik. Satu lagi ialah disebabkan oleh food poisoning. Itu tak payah saya cerita dulu, dah kita ceritakan dulu. Lepas tu masalah sugar alcohol, ramai lupa dalam chewing gum, dalam gula-gula daripada sugar alcohol ni, seperti pernah dengar tak sorbitol, apa lagi, xylitol, semua-semua ni yang ada tol-tol kat ujung tu, selalunya boleh menyebabkan cirit-birit. Ada orang yang sampai dah ada loss of appetite, ni dah makin teruk, bila dia dah letih terlampau sampai tak boleh bergerakkan badan, dan dia senang muntah dan loya. Terutama sekali kalau mereka yang lepas daripada kena kemoterapi macam saya dulu pun senang kena orang panggil diarrhea. Okey, jadi diarrhea yang selalu campur dengan degupan jantung yang bertukar irama pula. Kalau you rasa sebab macam tu, memanglah kalau orang dewasa pun, kalau lidah dah mula kering, bibir dah mula pecah-pecah, ada ulcer, dan kalau you pula senang ada anxiety, tahu tak, resah dan gelisah punya perangai, sikit-sikit jadi gelabah, jenis yang gabra cepat, lagi senang bermasalah diarrhea yang kronik. Yang kita risau diarrhea yang kronik. Kalau diarrhea yang 3-4 hari dia letih je, kita makan arang cakol tu kan, activated cakol, minum teh dan sebagainya, itu boleh baik, itu beres. Ni saya fokus malam ni yang lebih serius, yang tak boleh you melawak. Mana boleh kalau dah lebih daripada 2-3 minggu pun, kalau saya dah risau dah. Jangan kata 2-3 minggu, 2-3 hari pun tak berhenti, memang nak kena jumpa doktor. Sebab apa?
Yang penting sekali, takut nanti you kalau dah tahu ada IBS, Irritable Bowel Syndrome, yang dah beberapa tahun lepas tu kena diarrhea, kita faham sebab dia boleh berselang-seli dengan sembelit pula, dan kadang-kadang dia datang 2-3 bulan, dia pergi 2-3 bulan. Itu selalunya IBS. You nak kena handle masalah autoimmune pula. Disease autoimmune pun boleh menyebabkan diarrhea. Saya ulang, siapa yang kena diarrhea, you juga kena asingkan ataupun cuba make sure list penyakit-penyakit tu tidak you hadapi atau tidak hinggap kat you, seperti IBS kalau you belum kena lah, Irritable Bowel Syndrome, kalau you ada Crohn's disease, celiac disease, lactose intolerance, gluten orang panggil intolerance kan. Kadang-kadang you pertama kali baru tahu, terutama sekali anak-anak muda ni. Kalau orang dah dewasa tu, dia dah pernah pengalaman seperti tak boleh ambil susu, je masuk hospital. Ambil gandum je pun masuk hospital. Sebab apa? Dia punya alergi tu teruk sangat. Sebab apa? Setiap kali you kena diarrhea jenis yang saya cerita malam ni, kenapa serius dan kronik dan kena you awasi, ialah sebab setiap kali nak habis series 2 hari 3 hari tu, setiap hari you dah hilang hampir 10 ke 15 liter air. Saya ulang, setiap hari. Kalau jumlah air yang keluar tu lebih banyak daripada mana dia datang tu, heran juga kan. Body kita tu habis, dia absorb air, keluarkan air, dia tak boleh masuk balik ke sel. Keluar boleh, masuk tak boleh. Tak ke pelik tu. Okey. So jadi ada masalah pencernaan, ada masalah absorption. Jadi ada orang, saya kata apa tadi, saya anggakan yang ujung-ujungnya kalau stres sahaja pun boleh menyebabkan dia dapat kronik, orang kata diarrhea. Hari diarrhea je. Pasal apa? Nak ambil exam. Exam lagi 3 bulan, dia dah mula diarrhea sekarang. Ataupun dia nak kahwin. Cukup duit tak apa, tapi masalah ni lah, panik ke, tak prepare ke, atau kena paksa dengan mak bapak ke, dah mula diarrhea. Ada masalah-masalah lain lagi lah. Stres kerja, stres sesuatu dari segi keuangan kan. Baik, so apa yang you kena buat, yang ni lebih penting. Nombor satu ialah, kenapa ramai orang ataupun budak-budak kecil tadi jadi sampai bawa maut. Salah satu daripada mineral yang selalu hilang dalam 15 liter atau 10 liter bila keluar air tu tadi, setiap hari bila muntah dan cirit-birit tu, adalah zinc. Bila zinc dah mula berkurangan, salah satu daripada electrolyte yang perlu diganti balik nanti, ini antara penyebab utama kenapa bermasalah sangat orang sampai bawa maut tu. Sebab zinc lah yang akan kontrol balik you punya, sama ada nak kena leaky gut atau tidak, nak bocor tak bocor usus tu. Jadi zinc mainkan banyak peranan. Okay? Dia mengeluarkan enzim, dia mengeluarkan antibody untuk lawan membantu melawan bakteria-bakteria yang jahat, virus dan sebagainya. Tapi yang penting ialah first and foremost, dari segi pengurusan bila you kena diarrhea yang seserius macam ni, nombor satu, check dengan doktor lah, of course. Tugas saya bukan nak suruh you lari pada doktor. Tugas saya ialah sementara you ada kat rumah, apa lagi you boleh buat. Sebab doktor boleh tengok you katakan setengah jam, paling-paling 1 jam je kan. Kecuali kalau private lah. Private mungkin dia kena buat blood test, kena buat test najis you lagi, nak test kalau tak dapat apa-apa berita yang dia confident, dia scope you pula. Skop pula, kop bawah, skop kop atas. Kadang-kadang kena ambil biopsi lagi. Takut-takut kan ada kawan kita kanser tu, you nak kena exclude. Baik, so first thing first, saya kata apa tadi, bukan antibiotik. Kadang-kadang doktor bagi juga antibiotik tu. Yang tu kalau doktor bagi, you ambil, tak apa. Saya tak boleh kata tak boleh ambil. Tadi ada orang tanya, doktor bagi ubat A, B, C termasuk antibiotik. Yang penting sekali ialah jangan berhentikan you punya diarrhea tu serta-merta. Itu jawapan saya lah. Nak kurangkan bagus, nak redakan bagus. Tapi kalau nak stop, lock. Macam air nak keluar, empangan tu dah nak keluar lagi, air nak pecah semua tu, you tutup juga lagi, lagi bahaya kan. Selalunya dia akan muntah pula. Okay. Baik, satu ialah rehydration. Doktor akan masukkan air balik atau terpaksa masuk IV. You kat rumah, gantikan dengan teh pekat dengan elok. Ni abang-abang kat sekalian, bagi tahu kat semua orang, teh pekat kosong, TO suam. Nombor 2, ORS, kalau boleh beli kat farmasi,
oral rehydration solution tu, salt tu, dia kan rasa masin-masin sikit. Okey, sambil-sambil minum, masuk dalam air kosong tu ORS, sebab nak gantikan rehydration. Kalau tak ada, cari air kelapa. Okey, nombor 2 ialah jaga bahagian you punya mikrob pula. Sebab apa, bila dalam keadaan macam ni, terutama sekali yang makan ubat tu, selalunya mikrob you akan berkurangan, ataupun yang baik akan jadi kalah dengan yang jahat tu. Kalau yang kan virus, bakteria semula attack tu, you kena jaga you punya mikrob, maksudnya bakteria tu. So maka kena gantikan balik dengan, selalunya dengan itulah, dengan jeruk-jeruk. Walaupun you risau cirit macam mana nak makan jeruk pula kan, tapi kalau yang special dibuatkan seperti sauerkraut, kimchi, ambil berries yang dicampur dengan blackberries terutama sekali, bagus. Lepas tu ada lagi satu petua ni, you tulis sekarang juga, sains dah confirm green banana, tulis besar-besar green banana, maksudnya pisang yang belum masak, dah tua tapi you nak makan dia tak boleh, kelat, so you kena rebus dia. Boleh rebus macam kita rebus pisang kan sedap, pisang apa, pisang awak tu kan. Saya suka betul cicah dengan kelapa, best. Tapi untuk tujuan ni pisang yang hijau, direbus bagi lembut, boleh gigit, makan pisang tu. Okey, yes, dah boleh kopi tu, pisang tu saya pun baru belajar tu, pisang hijau tu. Lepas tu cari probiotik, kalau macam saya pakai Fiber Up sebab ada Almana, ada Arabic Gum. Ni probiotik ni mustahak ni, okey, kalau boleh yang dah ada mikrob sedikit dalam tu. Sebab tu bulan depan kalau siap, saya nak buat bioserat. Selain daripada serat saja, saya nak masukkan live bakteria ataupun yang dah dalam serbuk tu, bila masuk dia boleh bantu mempercepatkan, penuhkan balik bakteria supaya balancekan balik penyebab sampai jadi diarrhea tu. So masa ni you boleh campur dengan kombucha tea pun boleh, ambil apa lagi, kefir, tapi itu makanan-makanan Mak Saleh saya pun tak kerti makan. Semalam saya tengok kat Kuantan tu, kalau boleh you ambil cencaluk, sambal belacan, apa lagi, ni yang kat Kelantan tu budu, semua tu boleh. Cuma masa tengah cirit ni jangan ambil banyak lah, sebab nanti dia lebih senap perut. Cuma bila you lega sikit, you ganti balik dengan bakteria-bakteria yang alami macam ni. Lepas tu semua trace mineral, semua yang ada dalam R-Extra, selalu saya suruh you titis R-Extra 5 titis pagi, 5 titis petang tu. Tujuannya apa? Untuk ganti balik trace mineral. Tahu tak, selenium, boron, zinc, semua tu. Sebab apa? Potasium, magnesium, sodium, kalsium, semua tu, okey, semua tu dah ada dalam makanan-makanan. Masa ni you ambil dalam bentuk bubur, jangan ambil dalam bentuk solid food, tak boleh. Okey, saya ulang, dalam bentuk bubur. Itu pun hari kedua, ketiga. Hari pertama tengah dia cirit-birit tu, jangan langsung ambil solid food, ambil air, jus yang tak ada gula, no problem. Okey, lepas tu ambil activated charcoal, saya kata apa tadi, arang yang dijual di farmasi tu, tahu kan, ambil 3 biji terus kali pertama, lepas tu 2 setiap 4 jam sampai dia lega. Boleh. Okey, 2-3 hari dia akan lega selalunya, insyaAllah. Kalau setakat food poisoning pun dalam 2 hari je dia boleh lega. Okey, kalau buat betul-betul. Teh pekat, saya dah cerita tadi. Pucuk gajus, tahu pucuk gajus? Ni buah janggut. Okey, dia punya pucuk tu yang you buat ulam tu. Terus kunyah aja sambil you berehat. Okey, seterusnya pucuk jambu batu. Yang ni ramai orang dah tahu. Pokok jambu semua tanam kat rumah, rampak asu pun boleh, dia besar je, biar pucuk dia tu you buatkan ulam setiap hari pun tak apa. Tapi masa tengah diarrhea, ini antara bantuan kat rumah. Okey, sementara you nak kenal pasti apa masalah sebenarnya. Air kelapa muda saya dah cerita, dengan kelapa sekali. Nah, sekarang ada benda petua baru, iaitu beras yang digoreng tanpa minyak, goreng kering sampai warnanya jadi brown.
ataupun kalau boleh sampai nak gelap pun tak apa. Orang kata apa, goreng sampai jadi hitam tu, tumbuk halus, lepas tu campur dengan air suam dan garam. Kalau boleh dia orang kata garam hitam. Saya pun tak faham garam hitam apa. Kalau saya tu ambil garam, sama ada garam Himalaya salt ataupun Celtic salt ataupun RX salt. Saya buat campuran garam buluh dengan garam Bario daripada Gunung Bario di Sarawak tu. Yang tu bagus. You campur dengan yang dia punya magic ialah beras hitam tu yang dah digoreng. Okey. Ditumbuk halus. Lepas tu air tepung gandum. Yang ni semua bukan suruh makan semua. You kena ambil salah satunya sahaja yang mana serasi dengan you. Ini betul-betul orang dulu-dulu yang tak boleh A dia buat B, tak boleh B dia buat C. Faham? Dah dapat yang mana berhasil, dia fokus kepada tu. Jadi cun lah. So saya kata apa tadi? Air tepung gandum. You cari tepung gandum. Okay, you ambil 3 spoon. Lepas tu ambil air, you bancuh dia, tapis, minum. Suam-suam bagus. Lepas tu bawang putih campur madu tualang boleh, madu kelulut pun bagus. You ambil lebih kurang bawang putih tu dah ditumbuk-tumbuk lah, dihancur halus. You campur dengan madu, 1 sudu dengan 1 sudu, campur dua-dua, buat macam paste tu, you makan dia. Makan sedap tu. Saya pernah buat ni, honey campur dengan bawang putih, cun, sedap gila. Okay, right. Pisang tadi saya dah cerita tadi kan, pisang pisang yang hijau tu 2 biji pun tak apa. Lepas tu kalau you nak main dengan buah, yang paling abdal untuk orang yang kena diarrhea ni, apple. Okay, jangan ambil buah pear. Buah pear nanti lagi diarrhea pula kan. Dan kita tutup cerita dengan jus lemon. Okey, jus lemon panas. Kalau tak ada lain, yang tu pun cukup. Bila you pergi restoran, you order jus lemon panas. Teh hijau pun boleh. Tadi saya cerita apa? Madu kelulut campur dengan air bali, campur dengan teh hijau. Saya ulang. Madu kelulut pun boleh, madu tualang boleh. 2 sudu, you ambil bali, air bali tu masukkan dalam gelas. Okey. Lepas tu you campur dengan 2 teh hijau. Okey, saya ulang lagi sekali. Setiap satu resepi ni, madu, bali, teh hijau, you ambil 2 spoon. Semua ni masuk dalam air, biar dia kembang dulu macam bali dia semua tu. Lepas tu tapis elok-elok, minum air dia. Tapi saya sebagai orang kampung, dari dulu-dulu saya suka ambil teh pekat. Kalau diarrhea biasalah dengan activated charcoal dengan air extra, sebab saya tahu saya dah hilang banyak electrolyte, dan saya suruh dia orang beli air kelapa lah. Cukup bagi saya. Itu kalau yang diarrhea biasa-biasa. Tapi kalau yang malam ni kita cerita, kalau tak baik juga dalam 4-5 hari kalau buat, sila konsultasi dengan doktor. Dan tolong clearkan tidak ada masalah lain. Kalau terpaksa skop, biar dia tengok. Especially kalau dah ada perdarahan, especially kalau lebih daripada kebiasaan, you buat paling banyak kali pun 2-3 kali sehari. Ni sampai lebih daripada 3 kali sehari, dan dia masih loose juga lagi, masih lagi lembik, bercair, berlendir, you jangan melawak. Okay? Sebab saya banyak kes cerita lama dia kata, oh doktor, saya sebenarnya dah lama ni diarrhea ni, tapi kadang-kadang dia datang sembelit pula. Dia kalau ganggu lawasnya buang air besar ni, memang ada masalah. Sama ada sembelit ataupun malam ni kita cerita tentang cirit-birit. Okey, saudara sekalian, saya mengharapkan you masih lagi sempat kerana order Habajela untuk menjaga imuniti anda. Silakan, ada lagi hampir 2 jam setengah. Mana tahu kot ada rezeki untuk membantu you. Apa yang saya buat cuma untuk berikhtiar. Kita doakan sentiasa supaya anda semua sihat walafiat, dan secukupnya supaya hidup anda di dunia bahagia, akhirat syurga. Sebab apa? Kita pandai let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.